Aku pakai ni. Nampak ni? Ni ikan. Kan ikan. Itu. Baju kita ni. Dia boleh aku ni tu ni. Ayo bagi tahu ni mana? Dia punya location. Lokasi Puteri. Boleh. Potong sekilo ini. Ya lambat. Sakit sininya apa? Lagi dia masuk kamera. Ada masuk ke punya boleh ada Facebook punya. Ada Facebook dekat masuk cari esok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang dimuliakan Tuan Penceramah kita pada malam ini, Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin daripada Sekolah Menengah Raja Perempuan Ta'ayah Ipoh, graduan daripada Institut Azhar Mesir, yang berusaha pengurusi seterusnya ahli jawatankuasa surah Al-Muttaqin Desa Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul bagi menjayakan satu majlis yang mulia, iaitu ceramah Isra' dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin yang tidak asing lagi, khususnya di negeri Perak ini dan di Malaysia ni lah. Jadi pada malam ini kita buat FB live. Tuan-tuan boleh tonton secara live undian FB yang mungkin linknya akan diberikan oleh syiar kuliah saja, ada lebih tu. Jadi tanpa berlengah masa, saya dengan ini menjemput Ustaz Ahmad Munawir bin Salahuddin untuk menyampaikan ceramah Isra' wal Mi'raj beliau. Mudah-mudahan dapat ambil iktibar dan kajian daripadanya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Azhar yang merangkap Tuan Imam di Masjid Teronoh, Tuan Pengerusi Surau Al-Muttaqin Desa Teronoh Jaya, ahli jawatan kuasa surau, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada dua page yang buat live pada malam ini. Yang pertama page audio kuliah. Tuan-tuan boleh melihat page audio kuliah ni ramai tok-tok guru, ulama-ulama yang memberikan macam-macam ilmu di dalamnya. Begitu juga abang Azizan Hassan daripada page Syiar Kuliah. Audio kuliah tadi abang Abu Bakar Osman daripada Sungai Siput datangnya, dan abang Hassan daripada Cemor. Jauh-jauh datang ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah kira amalan mereka ini pahalanya berpanjangan, insya-Allah. Kata mati Allah bila sebut Isra wal Mi'raj, maka ustaz-ustaz selalu membaca firman Allah dalam surah Al-Isra yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basir. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang memperjalankan, atau bahasa kita bawa berjalan Nabi ni. Bi'abdihi, Allah sebut dalam ayat ini membawa berjalan hambanya. Kalau kita buka tafsir Tabari, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, ada ulama yang menyebut kenapa Allah tak sebut Nabi itu dengan gelaran yang para sahabat selalu gelar. Apa dia? Habibullah. Apa dia? Rafiqullah, Safiyullah. Kenapa Allah tak guna perkataan kekasihnya, yang paling dekat dengannya? Kata rahmati Allah, kita kalau dengan orang rumah selalu kan WhatsApp, betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu WhatsApp dengan suami, mana berapa gelarnya? Mana berapa? Ayang kan? Anja kan? Betul tak bapa-bapa? Selalu WhatsApp Ustaz Azhar dengan orang rumah, mana berapa gelarnya? Gegel kan? Orang rumah panggil Ustaz Azhar, boy, nak terberak dengarnya ya. Tuan-tuan, di sini kenapa Allah menggunakan kalimah bi'abdihi? Ini katanya Allah Ta'ala ini Maha mengetahui dan bijaksana. Sebab nak bagi tahu kepada Nabi bagaimana tinggi pun tempatmu wahai Muhammad, bagaimana rapat pun tempatmu wahai Muhammad, qaribun minni, yang dekat sekali dengan aku sekalipun, kena ingat apa dia? Dirimu tetap seorang hamba. Ini tuan-tuan. Jangan dek kerana gelar yang kita dapat. Allah sebut dalam satu hadis, tuan-tuan, Nabi sebut Allah akan tanya dalam hadis Nabi bersabda, di akhirat nanti Allah akan tanya, alam ukrimka, wahai manusia, bukankah aku telah memuliakan kamu? Dan Allah akan tanya, wahai manusia, bukankah aku telah menjadikan kamu sebagai rais, sebagai ketua, sebagai chief? Tuan-tuan mati Allah, kena ingat di dunia ini kita jadi ketua, kita jadi menteri, kita jadi apa saja yang Allah muliakan dengan pangkat dan darjat. Kena ingat tuan-tuan, kita masih tetap hamba Allah.
Jangan kerana tuan-tuan dengan pangkat yang kita ada, dengan gelaran yang kita ada, dengan sokongan manusia yang kita ada, kita menjadi lebih daripada hamba Allah, malah kita jadi lebih daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Fir'aun menyatakan diri dia, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling besar, paling tinggi. Jangan jadi macam tu. Sebab Fir'aun ini tak sedar diri. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kekayaan dia, kekuasaan dia, dia merasakan diri dia ini Tuhan. Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Tuan-tuan mati Allah, macam mana kita berkuasa sekalipun, kena ingat kita ada batasnya. Ada orang kata hukum hakam syariatnya jangan melampaui batas. Jangan bila dah berkuasa besok kita buat satu peraturan. Kita mengatakan, oh, oleh kerana saya berkuasa, maka saya akan menetapkan apa dia tuan-tuan? Orang-orang perempuan tak payah dah menutup aurat. Sedangkan jelas dalam surah An-Nur Allah sebut kepada orang-orang perempuan untuk menutup aurat hingga ke bawah dada mereka. Kita yang memerintah ni mengatakan, ini kolot, ini sudah tidak up to date, ini sudah ketinggalan zaman. Maka kita kena modern thinking, kita kena modern. Wanita mestilah menanggalkan tudungnya, wanita mestilah menunjukkan kecantikannya, show their beautiness. Kita tidak, we cannot enjoy the beauty of a woman. Kita tak dapat menikmati kecantikan seorang wanita. Siapa yang cakap ini? Pemimpin yang tak sedar diri, yang dia menganggap diri dia lebih besar daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut Nabi ini bi'abdihi. Lailan minal masjidil arami ilal masjidil aqsa. Bawa pada waktu malam. Ulama tafsir kata tuan-tuan, kalau nak berjalan elok pada waktu malam. Sebab pada waktu malam kita tak rasa jarak tu jauh. Masyafah ba'idah tu kita tak rasa. La nash'uru bimasyafah ba'idah. Kita tak rasa tuan-tuan waktu malam musafir. Sebab apa? Gelap. Kalau pergi musafir siang-siang, kita perasan, kita tahu, kita rasa, kita nampak, we can see. Ya Allah, it's a long road, it's a long journey. Baik tu tuan-tuan, kalau rombongan nak pergi Kelantan, nak pergi Terengganu, ingat tak bas rombongan bertolak pukul berapa? Biasa kan? Dalam jadual tu akan bertulis kita bertolak pukul 12 malam. Sebab apa? Pilih 12 malam. Ikut sunnah Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, naik bas pukul 12 malam tu tuan-tuan, apa pun tak nampak dalam perjalanan. Apa kita buat? Apa kita buat? Meroloh. Tahu meroloh? Kata orang Perak meroloh. Orang utara tidak. Bila meroloh tuan-tuan, lagi cepat tak perjalanan? Lagi cepat tak? Tambah yang meroloh mampuih pula tuan-tuan. Bukanlah mampuih, tidur mati. Sudah-sudah, boleh sampai dah. Boleh sampai dah. Jangan cepat apa benda. Dah meroloh. Tak termati Allah. Minal masjidil arami ilal masjidil aqsa. Lalu diterangkan, dibawa pada waktu malam. Dibawa dua masjid. Masjidil aqsa, masjidil aram di Mekah, ilal masjidil aqsa di Palestin. Kenapa disebut dua-dua masjid ni tuan-tuan? Kerana dua-dua masjid ini merupakan kiblat bagi orang Islam. Masjid Al-Aqsa ini kiblat yang pertama. Kemudian bila Nabi dikritik, Nabi diprovok oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kata, tengok Muhammad, kata bawa syariat baru. Kata bawa syariat yang memperbaharui ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi-Nabi Bani Israel, kita punya Nabi. Tapi kiblat pun numpang kita. Nampak tuan-tuan, provokasi.
Kiblat penumpang kita, macam mana nak kata bawa syariah baru? Kiblat ni pun masih menumpang kita. Tuan-tuan, provokasi ini perangai orang-orang Yahudi. Jangan ikut. Kita hari ni kan suka provokasi. Anti vaksin lah. Vaksin ni perancangan Yahudi lah. Vaksin ini perancangan musuh Islam. Ni SOP ni semua perancangan musuh Islam. Semayang jarak-jarak. Pakai pula pelitup muka. Apa kejadah pakai pelitup muka kopi ni. Ya. Tuan-tuan, ada orang yang protes, dia tak pakai sini, dia tutup tali kopi ni, tuan-tuan. Lagi teruk. Ya. Ada. Jangan memet. Tak tahu mati Allah, ada yang kata apa kejadahnya bawa sejadah mata-rata. Nak kena bentang sejadah. Ini semua perancangan Yahudi. Perancangan Yahudi. Tak tahu mati Allah. Ulama dah memberitahu. SOP yang kita buat ini telah diperbincangkan di kalangan ulama-ulama muktabar di dunia. Dibincangkan di Emirat Arab Bersatu, ulama bersidang di sana. Dibincangkan oleh ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Malah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga telah mengeluarkan pandangan dan fatwa mengatakan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini wajib kita ikut SOP. Macam tu tuan-tuan. Bukan main teka-teka je, bukan main persepsi je. Not only with the perception, and the perception is the bad perception. Jangan persepsi dalam persepsi negative thinking, persepsi yang buruk. Ini semua perancangan Yahudi, ini semua. Tuan-tuan rahmati Allah, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih mengetahui kalau kita tak tahu. Disebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kerana kedua-dua ini pernah menjadi kiblat umat Islam. Bila Baitul Maqdis ni tuan-tuan, kiblat kita yang pertama, lalu orang Yahudi provok Nabi, Nabi merasa sedih, Nabi merasa tak berapa seronok, lalu Allah tukar kiblat kita ke Masjidil Haram. Tuan-tuan, ni kena tahu sejarah tu. Maknanya ada kaitan di antara kedua-dua masjid ini. Alladzi barakna aulahu, kedua-duanya ini kami berkati. Siapa yang semayang di dua-dua masjid ini, maka besarlah pahalanya. Ini pun khilaf ulama. Ada ulama mengatakan pahala solat di Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis ni, masjid di Baitul Maqdis ini pahalanya khusus. Sebab itu Nabi kata la tushaddu rihal, tidak besar pahalanya melainkan rihlah itu, perjalanan itu, solat itu kepada dua masjid ni. Hadis Nabi. Dan ada ulama mengatakan tuan-tuan, kalau nak tunggu kita pergi dua masjid ni bila sampainya? Mana rapanya ustaz? Tambah sekarang ni ustaz, nak pergi haji pun susah. Sekarang berapa umur nak pergi haji tuan-tuan yang dibolehkan kalau ikut SOP? Berapa? 60 ke bawah ustaz. Macam kema ni sudah masuk tabur haji dah ustaz. Belum pergi haji, belum sampai giliran lagi ni. Mak rasanya gelap masa depan nak pergi. Macam mana orang-orang yang tak dapat pergi ni tuan-tuan? Macam mana? Subhanallah. Ustaz, kalau package tu ada perjalanan kita buat haji di Mekah, kemudian balik, package tu ada singgah di Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis tu ustaz, tak ngapel ustaz, dapatlah kita dua pahala masjid ni macam mana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Atau kita yang tak boleh pergi umrah ni macam mana apa? Kita yang tak boleh pergi haji ni mana apa? Tambah pula SOP sekarang ni. Lagi tak boleh pergi ustaz. Mana nak dapat fadilat pahala semayang dua masjid ni ustaz? Cakap apa? Mok garangnya. Pengerusi sebuah masjid di Ipoh. Maka ulama mengatakan tuan-tuan, mana-mana masjid yang kita pergi untuk menunaikan solat, maka dapatlah pahala. Okey tuan-tuan ya. Ada pula orang tak puas hati juga. Dia kata ustaz, masjid je ke?
Atau surah mutakin ni mana rapanya? Udah tanya surah mutakin pula. Tak sebab tak ada orang kata saya tak pergi surau. Saya pergi masjid teronoh tu je. Oh, dia buang hujah. Sebab apa saya tak pergi surau? Kerana surau tak ada pahala iktikaf. Oh, hebat Pak Haji ni. Kerana di surau tak boleh dapat pahala iktikaf. Pahala iktikaf hanya boleh dapat di masjid sahaja. Hebat Pak Haji ni. Tapi bila tanya dengan ustazah, ada dah Pak Haji ni di masjid teronoh? Tak mandang, kata ustaz. Di mana semayang? Di Baitul Maqdis ke? Jangan marah apa. Ya, kadang kita berengkang, tahu berengkang, bergaduh, bukan main. Homak. Saya memang tak nak datang surau. Orang kata, mula surau malam ni ada surau merah. Saya surau, saya tak pergi. Sorry ya, sorry. Sebab apa? Tak boleh iktikaf. Homak, bukan main. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama mengatakan walaupun surau tak ada pahala iktikaf, tapi kita dapat pahala daripada segi Allah ganti iktikaf di surau ni. Apa dia? Julus intizar li solah. Ulama mengatakan tuan-tuan dapat pahala julus. Apa makna julus? Duduk. Sit down for a while. Duduk dalam surau li intizar solat, waiting for the solat. Kita tunggu solat, duduk dalam ni sambil berzikir, dapat pahala. Lepas tu tuan-tuan jangan duduk di luar tu. Saya nak tanya, ada tak yang duduk di luar tu? Ada tak? Orang ceramah dalam dia duduk di luar, ada tak ada? Alasan tukang masak katanya. Ustaz ni kempuk dengan sudik ni karang. Ada tuan-tuan surau, dia tak duduk dalam, dia duduk luar. Jangan marah ya. Gulung rokok daun, dia ngisap rokok berkembut asap. Orang ceramah di dalam, dia ceramah di luar. Macam-macam isu lah. Kamu tahu dah Leman? Udah keluar gosip. Leman? Ngapa? Leman yang sebelah rumah Mikir, takkan Mikir tak tahu. Tak ada Leman. Ngapa? Udah tidur di surau. Atau apa? Tidur di surau? Halau di bininya. Udah. Dapat ke pahala? Tak dapat. Dapat dosa. Pasal apa? Mengumpat. Sebab itu jangan duduk di luar. Duduk dalam ni niat julus intizari solat. Ulama kata duduk dalam surau ni niat sambil berzikir tu, berzikir aku sedang menunggu solat maghrib masuk, waktu masuk, maka aku duduk di dalam ni. Ada ulama mengatakan dapat pahala kita duduk di surau ini walaupun tak sama macam pahala duduk iktikaf di masjid, tapi dapat pahala daripada kita duduk di luar ni tuan-tuan. Tambah yang malas mengaji lagi teruk. Maka Ustaz Azhar ni apa tak malam ada pengajian. Yalah ada waktu kosong, waktu senggang. Apa dia buat waktu senggang ni? Duduk luar, baju pun tak pakai. Misyak rokok. Kamu tahu kios janda? Udah kios janda pula keluar. Ibu-ibu. Tu yang rajin datang surau tu. Jangan marah ibu-ibu. Jangan marah bapak-bapak. Kalau kamu nak marah, lantak kamu lah, aku boleh apa? Ni cerita fadilat dua masjid ni. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kami nak tunjukkan dengan perjalanan Isra' wal Mi'raj ini tentang kekuasaan kami. Ada ulama mengatakan linuriyahu min ayatina bermakna unaka syar'un. Di sana ada satu syarak, suatu syariat yang Allah akan turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu was-sami'ul basir. Sebab syariat ini menunjukkan kepada kita Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'auhallahu ilayya. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada aku ma'auha,
fa farada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa lailah. Apa dia? Allah telah memfardukan kepada aku melalui wahyunya dengan kefarduan salat pada asalnya 50 waktu sehari semalam. Bayangkan tuan-tuan, 50 waktu. Bila dapat 50 waktu ini, Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pula jadi konsultan, Nabi Musa pula jadi penasihat. Nabi Musa kata, farja' ila rabbik, wahai Muhammad, balik, jumpa balik dengan Tuhanmu. Watlub min'u takfif, minta daripada Tuhanmu takfif, kurangkan. Sebab apa? Inna ummataka la taqdiru ala dhalik. Sesungguhnya umat kamu tak mampu buat 50 waktu solat. Umat aku lagi besar, umat aku lagi fizikalnya besar, umat aku lagi kuat pun tak mampu, apatah lagi umat kamu yang kecil-kecil ni. Nabi pun tengok, dalam riwayat yang lain mengatakan tuan-tuan, Nabi tengok kepada Jibril alaihissalam. Jibril mengangguk, tak ada setuju, wahai Muhammad, sekiranya kamu mau minta kurang, pergilah. Pergilah Nabi, tuan-tuan, minta kurang, lalu Allah kurangkan 10. Ada riwayat mengatakan 5, ada mengatakan 10. Jumpa lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu tak mampu, walaupun tinggal 40, walaupun tinggal 45 atau 40, tak mampu, naik balik, bertemu dengan Allah, minta kurang. Nabi, tuan-tuan, akhirnya riwayat mengatakan turun naik. Sebab apa? Sebab sayang kat umat dia. Nabi sayang kat kita ni, tuan-tuan. Nabi dengar nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tua daripada dia, Nabi Musa alaihissalam. Dengar tak khutbah Jumaat minggu lepas? Pengajaran peristiwa Isra wal Mi'raj, tuan-tuan ada dengar ke? Ke meroloh dalam khutbah ni? Meroloh sesaja ustaz ni. Apa kata dia hikmah dia, tuan-tuan? Mengambil nasihat daripada orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Dalam kisah ini, dalam khutbah tu tulis apa dia? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil nasihat, take an advice from Moses, daripada Nabi Musa alaihissalam. Tu kaedah dia, pengajaran dia. Nabi Musa kata, balik, jumpa balik dengan Allah Ta'ala, minta kurang. Nabi turun naik, akhirnya tinggal 5 je. 5 tu pun Nabi Musa kata apa dia? Naik, 5 tu pun banyak. Tapi Nabi SAW kata, ya Musa, qad istahyaitu min Rabbi. Sudahlah wahai Musa, qad istahyaitu min Rabbi. Walaupun aku sayang kepada umatku dan tidak mahu umatku mengalami kesukaran dan kesusahan, tetapi aku sudah malu nak bertemu dengan Allah. Malu dah nak minta daripada Allah kurang. Sudah tinggal 5, nak minta kurang lagi. Istahyaitu min Rabbi. Aku segan dah nak pergi minta. Maka jadilah kita sampai sekarang, tuan-tuan, kefarduan solat itu 5 waktu. Ni ada orang dengar hadis yang dibacakan ni, dia ralat dengarnya. Dia lepas je ceramah, tuan-tuan, masa makan, dia menong je. Kawan kata, ibu akan makan. Tak ada selera. Kenapa tak ada selera? Aku ngenang ustaz cerita tadilah. Nabi Musa dah nasihat dah Nabi Muhammad. Naik balik, kurangkan daripada 5 waktu. Nabi pun naiklah balik, tuan-tuan. Nabi pun naiklah balik. Kalau teman naik balik, biar tak ada minta ngapai solat ni, tuan-tuan. Dia fikir otak manusia, tuan-tuan. Jangan apa itu. Sebab itu tentara mati Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Kenapa solat ni difardukan? Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah, inna salata tan'a 'anil fahsya'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuan-tuan, dalam khutbah Jumaat selalu kita dengar. Dan inilah kita kata sebagai hak masa untuk kita terjaga daripada tidur, tuan-tuan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baru aqimus solat. Dah habis. Masa ittaqullah, dia mula ngantuk. Kata orang Kelantan rakyat jenera. Ittaqullah qad. Bila masa di sini, tuan-tuan, wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus solat. Baru dijaga. Dah habis. Kejap apa kamu meroloh tadi? Allah berfirman, tuan-tuan, sesungguhnya salat itu mencegah daripada fahsya, kejahatan dan kemungkaran. Tuan-tuan, ada orang kata, ustaz, ya ke? Ada orang semayang ustaz, tapi ngambil dia orang. Pasal apa? Macam mana? Ada orang, kalau betul firman Allah surah Al-Ankabut ni, kenapa ada orang semayang tapi bawa lari tabur masjid? Ada orang semayang ustaz, tapi buat gangguan seksual pada janda muda. Ada orang ustaz dengan berjubahnya, dengan serban 5 kilo beratnya, tapi suka menipu orang. Ada. Apakah solat yang dilakukan begitu ni, ustaz, tidak mencegah kemungkaran dia? Di mana janji Allah solat mencegah kemungkaran? Kita lihat orang semayang lagi jahat, orang semayang lagi kerikut. Baik orang tak semayang. Boleh ke buat qiyas macam tu, tuan-tuan? Boleh ke membuat perbandingan sebegitu? Tuan-tuan, benda yang baik tak boleh kita buat bandingan dengan benda yang jahat. Salah kaedahnya. Nasi tak boleh kita bandingkan dengan tai anjing. Mana boleh? Macam makan nasi kita bandingkan dengan makan tai anjing, kokok tai anjing. Mana boleh rupa itu? Dan malam ni kita akan tengok, tuan-tuan, kenapa solat kita ini tidak mencegah kemungkaran kita. Kenapa solat kita ni, tuan-tuan, yang Nabi dapat, yang Nabi usaha untuk dikurangkan daripada 50 waktu hingga tinggal 5 waktu ni, tuan-tuan, tidak mencegah kita daripada melakukan kemungkaran, kejahatan. Kenapa, tuan-tuan? Why? Soalan ni kena tanya dengan diri tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapa simpan 2 handphone kat sini? Jangan tipu. 1 handphone untuk orang rumah. Elok je ringtone-nya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Elok je. Satu handphone lagi disorokkan ibu-ibu, satu kes ibu-ibu bagian undang-undang keluarga, jabatan kata apa, di kaunseling. Ada suami simpan kekasih gelap, dia sorok satu handphone dalam flash air bilik air. Ibu-ibu balik nanti cek flash air jamban tu. Kok ada handphone elok, bungkus plastik dalam tu. Satu kes ibu-ibu, handphone tu disorok dalam tin biskut di dapur. Dia kata kat awet dia, call saya jangan waktu tengah hari. Tengah hari, mem besar tengah masuk. Kalau nak call, waktu tengah malam. Atau nanti saya bagi tahu, call saya duduk dalam jamban. Tu yang lama dalam jamban tu. Ingat sembelit hidup tengah sembang dengan awet. Mati pula vibration, mati pula ringtone. Dia pakai vibrate bergegur. Letak lantung biskut, letak kat dapur. Takut tempat lain bini jumpa. Awet ni entah macam mana satu hari excited sangat, seronok sangat nak call apa benda dia nak bagi tahu, tak tahu dia call salah time. Isteri tengah masak di dapur, handphone dalam tin biskut, bergegur tin biskut tu. Guduk. Isteri pun terkejut. Isteri kata, saka mana pula nyakat aku ni, tuan-tuan? Saka apa, ibu? Suami dah naik saka. Dia ada kekasih gelap. Nak kahwin 2 tak bagi. Disorok kopi tu. Berlaku. Bapak-bapak, ada tak buat benda ni? Ada buat kerja ni? Ada tak? Rasuah ada ambil tak? Semayang.
Tapi terima rasuah. Ni macam mana ceritanya ustaz? Mana cerita ni? Cuba khabar. Oh, marahnya. Semayang. Malah kalau orang bagi rasuah tu dalam masjid, dia marah. Ish, apa ni? Biasalah duit kopi. Tengok tempat apa ni masjid. Tahu tak? Masjid. Orang yang bagi rasuah tu, bagus dah. Insaf lah kamu. Apanya dah? Nak bagi luar masjid. Luar masjid boleh tuan-tuan. Ini berlaku hari ni. Semayang. Rasuah ambil. Semayang. Scammer. Semayang. Dai hitam tuan-tuan. Ingat dai hitam kuat sujud. Tak. Terlanggar pokok ciku. Rupanya. Saya nak bagi tuan-tuan, ulama' mengatakan solat kita itu tidak boleh menjadi pencegah kemungkaran dan kejahatan bila solat kita menyerupai solat orang-orang munafik. Ya, solat kita menyerupai solat orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik ini cuba untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipu daya mereka. Bagaimana mereka cuba menipu Allah? Wa idza qamu ila shalah, apa mereka hendak mendirikan solat sembahyang, qamu kusala, apa dia? Mereka mendirikan dengan cara malas-malasan. Malas. Tunggu akhir waktu. Tuan-tuan ya, tunggu akhir waktu. Waktu mudhayyib, kata ulama fiqh, waktu mudhayyib ini waktu last, lagi 5 minit nak masuk asar, baru dia sembahyang zuhur. Lepas itu tuan-tuan, jangan kita tunggu akhir waktu baru nak sembahyang. Kenapa? Kerana inilah sifat solat orang munafik, dan solat orang munafik ini tak akan mencegah kita daripada kemungkaran. Apalagi yura'unan nas, mereka ini solat kerana apa? Nak nunjuk-nunjuk pada manusia. Tu tuan-tuan, kita tengok dia kalau depan manusia, amama ayun nas, di hadapan mata manusia, rajin solat-solat sunat ni, rajin. Tengok dia angkat takbir pun bunyinya macam hebat. Allah. Orang angkat takbir kopi ni, dia dah Allahu Akbar. Pernah tengok Om Yunus? Ada yang lagi teruk, aku tengok Allah. Apa silap pulut pun ada. Kita bukan nak menyatakan itu orang itu riak, kita tak tahu hati orang itu tuan-tuan. Tetapi bila kita attract somebody dengan solat kita itu, kita menarik perhatian orang lain, ditakuti benda itu riak. Faham? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil itu. Tapi sambil mata tengok orang lalu lalang. Bismillah. Last sekali tuan-tuan. Ini apa? Ditakuti tuan-tuan. Ini kalau kita lihat daripada segi tasawuf. Yura'una, mereka ini yura'una nas, mereka ni nak nunjuk-nunjuk, to show up, nak tunjuk pada orang. Dan dia rajin sembahyang, rajin solat sunat, rajin. Tapi di rumah, wara'a ayun nas, di belakang mata manusia, dia meroloh dia. Di mana dia buka bawah, Allahu Akbar, bismillah. Dia rumah, tanya bininya. Nak tahu? Tanya bininya. Jangan marah tuan-tuan. Kalau tanya bini tuan-tuan, Pak Haji di rumah, mana apa? Apa macam? Baik itu, solat kita tak boleh mencegah kemungkaran. Baik itu, solat kita tuan-tuan tak boleh menjadikan kita orang yang baik. Maka kesimpulannya tuan-tuan, yang pertama, idza qamu ila shalah, kata ulama, jangan semayang sifatnya sifat orang munafik. Sebab orang munafik ni apa dia? Bila mendirikan salat, qamu wa hum kusala anha. Apa dia? Mereka ni bermalas-malasan. Malas. Dah azan dah. Allah. Awal lagi. Still early. Relax. Mana macam, bagaimana solat ni nak mencegah daripada kemungkaran? Pasal apa? Kusala, malas, laziness.
full of laziness. Malas. Tengok Hindustan dulu. Tengok Hindustan, tuan-tuan, tengok Shah Rukh Khan kena tembak dengan orang jahat. Kita suspend. Dah cedera parah ni. Tapi hero Hindustan ni masih boleh bangun, tuan-tuan. Masih boleh ambil pistol. Pistol tu ada 8 je pelurunya. Tembak 300 orang mampu. Nampak menipunya kan? Tapi pasal suspend tengok ni, bawa darah ni, naik darah tinggi. Daud tu mucuk-mucuk rasa kaki ni, tengok Hindustan ni, tiba-tiba Allah. Macam nak tutup TV ke, pergi semayang ke, atau sambung tengok, tuan-tuan? Continue watching. Yang mana? Jangan jawabkan saya, sebab saya tahu jawapan dia. Ibu tengok drama Korea, drama swasta, 7 hari mencintaimu. Masanya maghrib. Apa lah mak mutuanya? Ajanya carut pula. Tengok 7 hari mencintai Allah. Nak tutup semayang ke, atau nak tengok sambungan? Mana Ustaz tahu cerita tu? Ustaz tengok ke? Itulah masalahnya. Aku pun tengok. Macam mana solat kita nak mencegah kemungkaran? Kita kusala, laziness, full of laziness. Malas nak mengerjakan solat, tuan-tuan. Bila ada cerita menarik, best, kita tangguhkan solat bertemu Allah. Kita rasa drama tu lagi besar daripada Allah. Memang tak boleh cegah kemungkaran. Satu. Yang kedua apa dia? Innama yashhaduna salat taqiyatan minan nas wa musana'atan lahum. Mereka menganggap solat ini apa dia? Only acting. Lakonan je. Ataupun kerana takut kepada seseorang, ataupun segan kepada seseorang. Kalau saya tanya malam ni, tuan-tuan datang, sebab apa datang malam ni? Ada orang, tuan-tuan, bila ustazah atau pengurusi umumkan, jangan lupa malam besok ada ceramah Isra' Mi'raj. Orang yang bertanya ni bukan tanya siapa penceramahnya, dia tanya apa makannya. Ini masalah. Apa makannya? Esok special kambing tonggang terbalik. Tuan-tuan, aku datang. Kalau kambing boleh, tapi takat bubur kacang dengan roti boleh belah lalu pengurusi. Tuan-tuan, mereka datang kerana apa? Kerana isteri suruh. Ni lagi teruk. Bang, mau ke masjid, mau ke surah mutakin malam ni. Aku rasa malas lah. Aku rasa macam tak sedap badan. Semalam elok je berjoging, laju ngikut belakang amoy tu, udah bocor rahsia, tuan-tuan. Ini sakit badan pula. Tak ada. Mau kita pergi. Mau. Isteri pun garang. Jangan main-main bawa apa. Dia tu dulu adalah pemegang black belt tali pinggang taekwondo. Jangan main-main. Sekarang ni terajang, terjerangkang kita sekarang. Ikutlah. Ikut sebab apa? Bini suruh. Habis. Sebab itu solat kita yang kita buat hari ni, tuan-tuan, disebabkan malu pada orang lain, disebabkan ajakan orang lain, bukan kerana Allah kita datang. Buat solat tapi bukan kerana Allah, kerana orang, kerana isteri, kerana siapa-siapa, orang kampung ni yang ajak, maka kita segan, kita datang. Solat kita tak boleh mencegah kemungkaran. Tu yang kedua. Yang ketiga, walihadza yatakhallafuna katsiran anis salat allati la yurawna ghaliban fiha kasalatil isya waqta atamati wa salatis subhi fi waqtil ghalasi. Dan orang munafik ini katanya dua waktu yang paling berat pada mereka untuk mereka tunaikan solat. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertamanya solat isya berat. Tuan-tuan, kalau kita datang hari ni, solat di surau, solat di masjid, balik kita lega. Pertama, kita dah semayang awal waktu. Kedua, tuan-tuan, balik kita masuk tidur je. Tapi kalau tak datang surau, tak datang masjid, tak solat jemaah, kita rasa, apa dia, tuan-tuan? Satu burden, satu benda yang beban. Apa dia? Aku tak semayang-semayang lagi ni. Isyak dah masuk, tak semayang lagi, tengok TV.
Dah masuk pukul 10, masih tak semayang lagi. Dah masuk pukul 12, masih tak semayang lagi. Dah masuk pukul 1, pukul 2, tuan-tuan. Tengok lagi. Hawaii 5O, HBO. Lepas tu memang tak semayang dah, tuan-tuan. Pasal apa? Itulah sifat orang munafik. Dia bermalas-malasan. Dan 2 waktu ni, isyak ni cukup berat dia nak buat. Dan waktu yang kedua cukup berat dia nak buat ialah waktu subuh. Subuh lagi lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan boleh kenal tak jamaah di sini yang tak pernah tinggal sembahyang subuh berjamaah? Ada tak? Tuan-tuan ada tengok tak seorang hamba Allah subuh-subuh dia dah bangun dah pukul 5. Dia datang surau ni, tuan-tuan, dia buka surau ni, kemudian dia azan. Dia bentangkan sejadah ni, tuan-tuan. Ada tengok tak orang macam ni kenal tak? Orang macam ni, tuan-tuan, ialah orang yang kalau dia buat solat dia itu boleh menjadikan dia orang yang baik. Kena ingat tu. Tapi kalau kita ni, tuan-tuan, subuh bangun pukul 7 suku, minta maaf lah. Apa punca bangun 7 suku ni, tuan-tuan? Sebab semalam tengok cerita tangan gambar sampai lewat malam, tidur sampai pukul 3 pagi baru tidur. Memang bangun subuh 7 suku. Hari dah nak cerah dah. Tuan-tuan, inilah solat yang tak boleh mencegah kemungkaran kita. Patut jadi ahli surah, ahli masjid, tapi ambil rasuah. Tuan-tuan, saya ingat ya, masa saya mengajar di Indonesia, pengetua kata bawa budak-budak form 3 ni pergi ngecat sekolah. Dia dah habis periksa, masa tu SRP, lepas tu PMR. Dia dah habis periksa, so bawa budak-budak ni cat mana-mana dinding sekolah ni, buat mural, buat apa awal-awal larat hiasan-hiasan sekolah. Tuan-tuan mati Allah, saya kata pada tuan pengetua masa tu hari Ahad, saya kata pada dia, boleh ustaz, tapi ongkosnya bagaimana? Pengetua kata, okey tak apa ustaz, jom pergi bilik saya keluarkan peti cash. Tengok berapa ada. Buka-buka peti cash, apa pun tak ada, tuan-tuan, abuk je ada. Alamak ustaz, peti cash tak ada ni, patut kena ada dalam ni, demo ni. Demo siapa? Pengetua lah punya kerja. Tak apalah ustaz pergi ke Taman Cepaka sana, ustaz order dulu pada ni kedai hardware. Saya pun pergi, tuan-tuan, bagi tahu pada tokeh tu saya mau beli ini barang. Saya pun bagi senarai barang tu, ini cat, tong cat apa semua, saya mau tina apa semua. Saya beli, saya punya duit dulu, nanti saya claim sama sekolah. Buka resit. Masa saya kata buka resit ni, tuan-tuan, dia pun ambil senarai barangan saya, nak buka resit tu, dia tengok saya sambil ngangkat kening. Saya kata, apa hari ni, pelak ke? Kenan ke? Dia angkat kening, dia senyum. Saya kata, apa pasal bos? Tak, mau markup kah? Saya kata, apa pula markup? Aku tak nak markup pen, bukan markup pen. Dah. Dia kata, bukan itu, mau markup harga kah? Ini bros, harga RM5, saya tulis RM6.50. Tengok tuan, dia ngaju aku. Ini bros, harga RM5, saya kasih RM6.50. You untung, ya, RM1.50. Ini cat, kalau ini RM39, 3%, saya markup jadi RM45. You dapat berapa? In one condition, satu syarat. Apa dia? Nanti you mau beli barang, you mari sini hardware. Dia ngaju aku, tuan-tuan. Saya masih, tuan-tuan, pakai kepiah putih ni, t-shirt tapi pakai kepiah putih. Saya kata dekat tokeh Cina tu, hardware ni, saya kata, bos, you nampakkah ini topi putih? Ni semayang punya cikgu tau. Dia kata, ustaz dia tak faham. Ni semayang punya cikgu tau. Saya tak ada buat ini kerja tau. Dia tengok saya, tuan-tuan, muka dia merah padan. Dia orangnya putih, muka dia merah padan. Dia kata, ayo sorry bos, sorry bos, sorry. Saya tak tahu lu ini macam punya orang. Tapi bos, for your information, ini topi putih punya orang banyak buat ini kerja, tuan-tuan. Allahuakbar.
Ini topi putih punya orang, maknanya orang yang berkepiah lebih ni banyak buat ini kerja. Klaim lain, lagi klaim dia lain, klaim harga lain, dia klaim lain. Ini orang banyak buat ini kerja. Surau mana lu punya kerja ni? Jangan marah. Masjid mana punya kerja? Semayang. Tapi bila klaim duit surau masjid, habis tuan-tuan, dia klaim dengan tidak yang sebenar. Kata rahmat Allah yang terakhir, fi salatihim la yakhsha'un fiha wa la yadruna ma yaqulun. Sebab apa salat kita tak boleh mencegah kemungkaran, tuan-tuan? Yang keempat apa dia? Salat tak khusyuk. Allahu Akbar. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita menerawang otak. Lepas ni ada jamuan. Malam ni rasanya kurma kambing. Oh, sedap tu. Atau karang lepas makan kurma kambing, karang rasanya nak singgah juga kedai ni, kena tertarik. Tak khusyuk semayang. Apa sebab tak khusyuk semayang ni, tuan-tuan? Gangguan syaitan tu datang tu tak. Yang kedua, la yadruna ma yaqulun. Tak faham apa yang mereka baca dalam solat. So tuan-tuan, rahsia khusyuk dalam solat ialah salah satunya, kata ulama, apa dia? Fahamkan. Panggil ustaz Azhar ni, ustaz, boleh tak kita buat pengajian kuliah, apa dia, tafsir ayat bacaan solat. Tuan-tuan, saya cadangkan buat macam tu. Jadi ustaz ni ajar, kita mulakan dengan surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Pasal apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ni, tuan-tuan. Sebab apa tahmid ni? Sebab Allah bagi kita macam-macam nikmat. Mata ni, tuan-tuan, kalau Allah ambil, Allah jadikan rabun. Saya ni kencing manis kuat, tuan-tuan. Ya, kalau saya makan sikit karang, jangan terasa jangan terasa hati. Ustaz tambah lah. Bila saya tak tambah, dia kata, ngapa ustaz, tak sedap ke? Tu yang aku tambah sampai 5 besen tu. Tapi bila tambah, tuan-tuan, dia efek pada mata. Orang kencing manis ni, dia akhirnya kena mata. Dia tak nampak. Tuan-tuan, masih nampak nikmat mata nampak ni, tuan-tuan. Itulah nikmat yang Allah bagi, yang tak boleh kita balas. Nikmat mata. Cuba tengok orang yang tak boleh nampak, tuan-tuan, apa rasanya. Apa lagi, tuan-tuan? Allah bagi nikmat kita kesihatan, nikmat suara, boleh bercakap. Tengok orang stroke, tuan-tuan, tak boleh bercakap dah. Ada sahabat macam tu, dia kena stroke, tuan-tuan, sampai pecah ni, sampai sengit bibir ni, dia tak boleh cakap. Nak baca Quran pun jenuh. Allah bagi nikmat kaki, tuan-tuan, nikmat kaki berjalan, maka berjalanlah ke tempat-tempat yang Allah redai. Jangan jalan ke tempat-tempat maksiat. Allahu Rabbi. Allah bagi suara, tuan-tuan, sedap. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Boleh taranum. Tapi sayang, tuan-tuan, disalahgunakan suara itu. 4 darah duduk di tepi sungai. Bunyi macam taranum. Masuk. Beratlah. Okey, bapak. Sebab itu terhormati Allah, kita kena khusyuk. Minta ustaz datang ajar apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ustaz tafsirkan, Allah ni walau macam mana besar dosa kita, banyak dosa kita, Allah masih mengampunkan kita, tuan-tuan. Ni yang hidup zaman Brori Marantika, ingat tak lagi maksiat zaman tu? Zaman la. Ingat tak? Zaman ayah saya, zaman Pok Yeye, tuan-tuan, zaman 60-an. Dengan Vespa putihnya aku tengok. Saya tengok album gambar orang dulu, tuan-tuan, pakai baju putih, tuck-in, seluar selek, ada tie pula. Saya kata kat ayah, abah hiduppah hangat pijak? Bukan macam zaman sekarang hangat pijak. Dulu tak ada. Dulu orang smart, bukan macam sekarang. Londeh sampai nampak ponggong, kata abah. Marah aku pula.
Apa orang dulu apa ini ke? Pakai kasut kulit. Wah, inilah kasut kulit zaman tu. Kenapa apa? Nak retweet senang. Tuan-tuan. Sampai berlubang bumi tu. Tuan, jangan marah. Ingat tak zaman tu tuan-tuan, ibu-ibu ingat tak zaman ibu-ibu pakai skirt dulu? Tak usah bohong lah ibu-ibu. Dulu pakai skirt kan? Sekarang je baru pakai tudung kan? Dah bertabat ke belum? Bapak-bapak masih ingat tak lagi memori daun pisang? Memori buah pokok ketapang, ingat tak? Dulu naik scrambler, ibu-ibu belum kahwin lagi kan? Jadi awet naik scrambler, mana rupanya peluk rapat, betul tak? Ibu-ibu, apa dibuat ibu-ibu peluk, ya? Abang Haji belum jadi suami lagi masa tu, apa ibu-ibu buat? Letak dagu atas bau, betul tak? Letak dagu atas bau. Cuk, baby ni ngonyak, copeng telinga. Itu yang langgar tiang LLN tu. Dulu LLN, sekarang TMB. Dah bertabat ke belum? Berapa banyak solat kita tinggalkan dulu? Berapa banyak puasa kita tinggalkan? Dah qada ke belum? Semua ini dalam Fatihah tuan-tuan mengatakan macam mana banyak dosa jahiliah kita dulu pun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sebab itu tuan-tuan kena faham bacaan dalam Fatihah. Dalam solat baru kita khusyuk. Boleh tuan-tuan ya? Oh, jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya tahu tak boleh lama-lama. Apatah lagi SOP baru ni kita kena percepatkan. Tambah lagi lauk di luar sana takut sejuk. Itu alasan demo lah. Jangan panjang-panjang ustaz. Nanti korma di luar tu sejuk. Kambing tu hidup balik, lari balik rumah, kata-kata. Jadi kita berhenti setakat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan yang datang pada malam ini. Dan saya mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata saya, ada di antara ceramah saya ini isi kandungan dia yang menyebabkan tuan-tuan terasa hati, yang menyebabkan tuan-tuan tergurus hati. Saya hanya menyampaikan tafsir pada malam ini daripada dua kitab yang saya ambil, kitab Ibn Katsir dan kitab Imam At-Tabari, supaya pengajian tuan-tuan hari ini bermanfaat dan berilmu. Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna ya Allah minal muttaqin, Allahumma ij'alna ya Allah min ahli jannah, Allahumma ij'alna ya Allah min muaddin as-salah, Allahumma ij'alna ya Allah minal mu'minin, Allahumma innaka anta ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Azhar kita, pengurusi majlis, dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.